Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan dengan ubahan langsung, tetapi untuk standard pembelajaran yang kedua, iaitu menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Apakah hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum? Secara umumnya, bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai Y berubah atau simbol perkadaran di sini X kuasa M dan di sini bermaksud darab Z kuasa N. Jadi ini dalam bentuk hubungan ubahan. Okey, dalam bentuk persamaannya Y sama dengan KX kuasa M Z kuasa N. Dengan keadaan M sama dengan 1, 2, 3, 1/2 dan 1/3. N sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan K ialah pemalar. Jadi kita ada tips di sini. Y berubah secara langsung dengan X dan Z ialah cantuman dua hubungan. Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Jadi sedikit tips untuk para pelajar. Okey, sekiranya kita jumpa simbol Y perkadaran XZ, boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Juga boleh dibaca sebagai Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Juga boleh dibaca sebagai Y berkadaran secara tercantum dengan terhadap X dan Z. Jadi ketiga-tiganya mewakili benda yang sama. Mari kita lihat contoh 9. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol perkadaran dan persamaan bagi setiap yang berikut. A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 bagi R. Jadi jika kita lihat tips sebentar tadi, okey, di sini KY berubah secara langsung dengan X dan Z, kita boleh pecahkan satu persatu di sini. KY berubah secara langsung XZ ialah cantuman dua hubungan Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Jadi kita pecahkan satu persatu di sini. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 bagi R boleh ditulis sebagai P berubah secara langsung dengan Q dan P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 bagi R. Dan soalan minta kita tulis dalam bentuk perkadaran. Jadi ini adalah jawapan untuk A. Okey, seterusnya soalan minta kita tulis dalam bentuk persamaan. Bila dalam bentuk persamaan, kita mesti menggunakan simbol sama dengan, iaitu P sama dengan tambahkan nilai pemalar K darab Q punca kuasa bagi R. Untuk B, kita nak cari hubungan menggunakan simbol perkadaran dan persamaan bagi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2 W dan kuasa 3X. Jadi kita boleh pecahkan, kita tahu di sini, okey, Y simbol perkadaran W kuasa 2 darab X kuasa 3. Okey, dan dalam bentuk persamaannya Y sama dengan KW kuasa 2 darab X kuasa 3. Jadi ini menerangkan dengan lebih jelas pecahan kepada ubahan tercantum di sini. Untuk contoh C, kita nak tulis dalam bentuk perkadaran, dalam bentuk ubahan dan persamaan bagi isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya H. Jadi dekat sini V berubah secara langsung, jadi kita tulis simbol perkadaran dengan kerata rentasnya A dan darab tingginya H, darab H. Jadi apabila kita tulis dalam bentuk persamaan, V sama dengan K A H. Untuk D, jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Jadi di sini W berubah secara langsung dengan P untuk panjang dan di sini darab D kuasa 2 iaitu kuasa 2 diameter tapaknya. Jadi kita akan tulis seperti ini. Jadi cikgu harap
para pelajar tahu bagaimana untuk menulis simbol daripada ayat yang diberi dalam soalan. Jadi untuk soal jawapan seterusnya dalam bentuk persamaan, W sama dengan KP D kuasa 2. Okey, mari kita lihat contoh soalan ini. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6, apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Jadi, seperti yang cikgu maklumkan pada video bahagian 1, apabila kita jumpa X ungkapan ubahan, jadi kita akan keluarkan 3 perkara. Yang pertama, kat sini mewakili ungkapan ubahan dalam bentuk ayat matematik. Jadi ianya akan mewakili dalam bentuk persamaan X sama dengan KY kuasa 2Z dan K adalah X bahagi Y kuasa 2 darab Z. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan mencari nilai K dan masukkan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. Jadi K sama dengan X6 bahagi Y kuasa 2, 3 kuasa 2 darab Z 5. Jadi nilai K adalah 2/15. Jadi soalan hanya minta kita ungkapkan dalam persamaan. Jadi maka X sama dengan 2/15 Y kuasa 2Z. Okey, contoh lain untuk ubahan tercantum. Okey, lihat soalan. Tenaga keupayaan graviti E joule bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M dalam unit kilogram. Pecutan graviti GM meter per second kuasa 2 dan kedudukannya pada ketinggian H meter. Diberi bahawa E sama dengan 197 joule apabila M sama dengan 4 kg dan G sama dengan 9.81 meter per saat kuasa 2 dan H sama dengan 5 M. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Jadi dekat sini yang penting adalah ayat pertama. E berubah secara langsung dengan M, G dan H. Jadi kita keluarkan ketiga-tiga perkara yang selalu saya sebut. Jadi yang pertama E, berubah secara langsung dengan M, G dan H dalam bentuk ubahan. Dalam bentuk persamaan, E sama dengan K, M, G, H. Maka K sama dengan E bahagi M, G, H. Jadi walau apa sekalipun soalan minta, pelajar harus ingat tajuk ubahan mesti dimulakan dengan mencari nilai K. Jadi K, kita masukkan maklumat yang diberi. E sama dengan 197 bahagi M sama dengan 4 darab G sama dengan 9.81 dan H 5. Tekan kalkulator, anda akan dapat K sama dengan 1. Jadi soalan hanya minta kita tulis dalam bentuk persamaan. Jadi jawapannya adalah E sama dengan MGH. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya. 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Jadi bila kita jumpa pernyataan ini, kita tuliskan dalam bentuk simbol. Yang pertama dalam bentuk ubahan. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 bagi U. Dalam bentuk persamaan, S sama dengan K darab T punca kuasa 3 bagi U. K sama dengan S bahagi T punca kuasa 3 bagi U. Kemudian kita keluarkan maklumat lengkap yang kita boleh dapat, iaitu di kolom pertama apabila S 6, T 0.8, U adalah 27. Jadi kita tengok soalan minta hitung nilai X dan nilai Y. Jadi kita akan mulakan seperti biasa dengan mencari nilai K. K sama dengan S6 bahagi T 0.8 darab punca kuasa 3 bagi U, punca kuasa 3 27. Jadi kita akan dapat nilai K adalah 2/5.
Jadi langkah seterusnya sama seperti sebelum ini, kita mestilah tulis dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Maka S sama dengan 2/5 T darab punca kuasa 3 bagi U. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, untuk mencari nilai X, kita tahu maklumat beri T 1/2, U adalah 125. Jadi kita masukkan dalam persamaan yang kita dapat tadi, X sama dengan, gantikan nilai K 25, K di sini T-nya 1/2, punca kuasa 3 bagi U adalah punca kuasa 3 bagi 125. Jadi para pelajar akan dapat nilai X adalah 15. Untuk menjawab soalan seterusnya, hitung nilai Y. Okey, nilai Y kita tulis maklumat yang pertama, S 50, T-nya 40. Jadi kita mencari nilai Y, kita gantikan U di situ adalah Y. Kita gantikan nilai 50 sama dengan 2/5 darab 40 darab punca kuasa 3 bagi Y. Kita selesaikan dalam bentuk matematik. Jadi Y punca kuasa 3 bagi Y di sini kita pindahkan akan jadi bahagi. Jadi 50 bahagi 2/5 darab 40, selesaikan akan dapat 0.5 bagi, itu nilai punca kuasa 3 bagi Y. Maka Y adalah 0.5 kuasa 3, iaitu 0.125. Saya harap pelajar jelas dengan penerangan sebentar tadi. Jadi standard pembelajaran kita yang terakhir pada hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Contoh, kita ada hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, isi padu V, isi padu ditanda sebagai V dalam unit sentimeter padu, gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Jika tekanan gas itu adalah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Jadi A, ungkapkan V dalam sebutan T. Soalan B, hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Jadi kita ada rumus penukaran suhu di sini. Darjah Celsius kepada Kelvin, kerana di sini suhu diberi dalam unit Kelvin. Jadi X darjah Celsius bersamaan dengan 273 tambah X Kelvin. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Jadi kita perlu faham masalah V berubah secara langsung dengan T. V di sini 30, tetapi disebabkan T tadi soalan beri dalam unit Kelvin, jadi kita perlu ubah sedikit, iaitu T sama dengan 273 tambah X Kelvin. Jadi strategi kita di sini, V berkadar langsung dengan berubah secara langsung dengan T, maka dalam bentuk persamaan V sama dengan KT. V sama dengan K, T kita gantikan nilai yang baru 273 tambah X. Jadi kita masukkan nilai yang diberi dalam soalan, V 30 dan K 273 tambah 30, maka kita akan dapat nilai K bersamaan 10 bahagi 101. Oleh itu, soalan A tulis ubahan langsung dalam bentuk persamaan, V sama dengan 10/101 T. Jadi untuk soalan B sebentar tadi, hitung isi padu dalam sentimeter padu gas jika suhu berubah kepada negatif 11. Jadi di sini kita gantikan X negatif 11. Jadi V bersamaan 10/101 darab 273 tolak 11. Maka kita akan dapat V 25.94 cm padu. Jadi pelajar, kita buat kesimpulan jawapan. A sama dengan V sama dengan 10/101 T, dan soalan B, V sama dengan 25.94 cm padu. Saya harap pelajar jelas dan dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dengan memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan seterusnya membuat kesimpulan jawapan. Setakat itu sahaja bagi tajuk ubahan langsung. Saya harap pelajar dapat memanfaatkan
video pembelajaran ini untuk memahami secara berkesan bagi tajuk ubahan untuk subtopik yang pertama, ubahan langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.